Adahan tidak bersendirian, tapi Adahan bersama dengan siapa nama? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Faris daripada Gombak. Isu hari ini saya ingin menanyakan tentang isu maksiat. Maksiat terang-terangan di negara kita. Boleh ada? Okey, Alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangannya Faris di Zikir Appetizer ni ingin bertanyakan soalan hajat Faris ni. Ya, betul Faris. Jadi pertanyaan Faris ialah maksiat secara terang-terangan. Nah, itu dia. Jadi apa punca maksiat secara terang-terangan ni? Betul. Jadi sebelum kita membahas tentang maksiat secara terang-terangan ni, mestilah kita kena tahu punca maksiat tu kan. Okey, menurut Faris sendiri Faris rasa apa yang menyebabkan orang ni berani untuk berbuat maksiat secara terang-terangan di tempat khalayak ramai ni? Okey, bagi saya kalau puncanya masalah ni, maksiat ni, puncanya mestilah pada punca diri sendiri. Okey, sebelum kita nak kaitkan dengan orang lain, kita kena lihat diri kita dulu. Okey, macam tu. Lepas tu kita baru cari sebabnya orang lain. Sebenarnya saya ada soalan nak tanya dekat Encik Adhan. Okey, silakan. Boleh? Boleh. Okey, seperti yang kita tahu, isu maksiat ni dekat negara kita semakin berleluasa, kan? Betul. Antara faktornya banyak lah, seperti yang kita tahu. Okey, tapi saya ambil satu faktor ni, yang kita tahu, seperti aplikasi yang ramai yang golongan remaja tengah guna sekarang ni. Contohnya macam media sosial, Facebook, kan. Okey. Daripada situ saya nak bertanyakan kepada Encik Adhan tentang apakah keburukan tentang aplikasi yang saya sebutkan tadi, media sosial, kepada remaja zaman sekarang yang menyebabkan maksiat berlaku secara berterusan. Itu soalan saya. Jadi pertanyaan dia ialah tentang media sosial. Okey, macam yang kita ketahui bahawasanya sebenarnya media sosial ni dia ada dua sisi. Ada sisi baik dan ada sisi buruk. Okey, sisi baik macam mana? Macam contoh kita buka YouTube, kita buka majlis-majlis ilmu macam zikir, ataupun kita cari menimba ilmu lah daripada YouTube, Facebook dan sebagainya. Tapi dari segi buruk dia macam mana? Macam yang Faris cakap tadi. Jadi daripada media sosial yang sekarang ni terkenal di khalayak anak-anak muda ni, jadi mana mereka salah menggunakan media sosial tersebut sehingga mereka daripada aplikasi tersebutlah terlahirnya maksiat secara terang-terangan ni. Okey, sebelum tu kita mesti tahu bahawasanya macam yang Faris cakap tadi, bahawasanya punca maksiat itu adalah daripada diri sendiri. Betul? Okey, dari diri sendiri kita, yang mana fitrah diri kita ini atau fitrah seluruh manusia ni mesti ada mempunyai rasa malu. Sifat malu itu ialah fitrah daripada diri kita sendiri, ataupun memang dah ada dari kita lahir lagi. Semua manusia ada fitrah sifat malu ni. Jadi apabila mereka telah hilang sifat malu ni, maka mereka buatlah apa yang mereka inginkan. Seperti contoh aplikasi macam TikTok. Jadi mereka dekat TikTok ni, maaf cakap, mereka bergelek-gelek, orang cakap bergelek, menayangkan bentuk tubuh bagi yang perempuan, bagi yang lelaki, membuat sesuatu atau benda-benda yang tidak senonoh. Itu kenapa? Sebab telah rosaknya fitrah dalam diri mereka, sifat malu itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa yang kau inginkan. Lakukanlah sesukamu. Jadi apa yang dikatakan Nabi dulu telah terbukti sekarang, yang mana mereka telah rosak fitrah dalam diri mereka, telah hilang rasa malu, sifat malu dalam diri mereka, sehingga mereka melakukan apa yang mereka inginkan tanpa memikir apa akibat yang akan terjadi.
Jadi mungkin bagi mereka bergelek-gelek di aplikasi TikTok ataupun dan kemudian lepas dah post di TikTok, post lagi ke Facebook bagi nampak ramai orang yang melihat. Mungkin bagi mereka itu ialah satu satu kemasyhuran atau satu popular lah, popular lah, atau ingin menaikkan atau mencari nama orang cakap. Tapi sebenarnya dia telah mengaibkan diri dia sendiri. Jadi apabila ada komen-komen yang negatif, mulalah dia cakap bahawasanya orang yang komen negatif itu telah membuka aib dia, sedangkan dia sendiri yang telah membuka aib dia sendiri. Jadi inilah kenapa salah satunya penyebab terjadinya kemaksiatan. Satu lagi Faris, satu lagi, salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah ialah dengan bermaksiat secara terang-terangan ni. Jadi pernah dengar tak Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap daripada umatku ini memiliki kemaafan, iaitu kemaafan Allah ada pada setiap umat Nabi Muhammad, kecuali kalau dah kecuali, maksudnya adalah orang yang tak dapat kemaafan. Siapa orang yang dikecualikan itu? Iaitu orang-orang yang mujahirin. Jangan salah, bukan muhajirin, tapi mujahirin. Muhajirin itu orang-orang yang berhijrah. Mujahirin ialah orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Macam mana orang yang melakukan dosa secara terang-terangan? Kalau orang yang melakukan maksiat di tempat yang ramai orang, itu sudah pastilah terang-terangan. Tapi yang dimasukkan dalam hadis ini ialah orang yang ketika ia melakukan maksiat semalam, kemudian ia menceritakan kembali apa yang telah ia lakukan kepada orang lain pada esok paginya. Jadi dia berkata, hai fulan, aku telah melakukan ini itu semalam, sedangkan semalam Allah telah menutupi aib dia. Allah tidak membuka aib dia kepada semua orang, biar orang tahu apa yang dia buat semalam. Tapi keesokan paginya dia sendiri yang menceritakan apa yang dia buat semalam. Itu dia. Jadi dekat situlah kita dapat tahu, macam yang Adahan cakap tadi, sifat malu dalam diri kita ni, fitrah diri manusia ni telah rosak, telah hilang, sehingga menyebabkan mereka tidak rasa apa-apalah yang mereka buat di sosial media macam tu.